Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnianya pada pagi yang ceria ini 21/8/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, tafsir surah An-Nasri, suratul Nasri, surah yang ke-110, juzuk yang ke-30. Pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1446. 1446. Suratul Nasri hanya 3 ayat yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan terjemahannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Balik kepada muqaddimah surah. Suratul Nasri, surah ini diturunkan di Madinah. Naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 3 ayat, dinamakan suratul Nasri, yakni pertolongan dan kemenangan. An-Nasru makna pertolongan dari Allah, kemenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya mencapai kemenangan dan menguasai tanah suci Mekah serta melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai, maka hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah yang melimpahkan nikmatnya itu serta memohon ampun kepada Allah. Jadi bila kita dapat kemenangan, apa kita buat? Syukur, tasbih, puji Allah serta minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong, jangan takabur. Jadi ini yang dididik oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersikap tawaduk, jauh diri daripada sombong. Itulah yang sepatutnya kita orang Islam, bila kita dapat kemenangan, jangan disombong. Oleh kerana kata jangan agah, banyak syukur pada Allah Azza wa Jalla.
di atas kemenangan yang kita ada itu. Intisari nama surah lagi. Nama yang pertama yang masyhur surah An-Nasr. Yang kedua nama surah ni Idza Jaa. Surah Idza Jaa. Sebab apa? Sebab dia mula dengan Idza Jaa Nasrullah. Yang ketiga nama dia surah Idza Jaa Nasrullah. Ambil awal ayat. Yang keempat nama dia surah Tawdi'. Surah At-Tawdi', maknanya surah selamat tinggal. Kerana dalam surah ini ada isyarat. Lima fiha minal ima, isyarat ila wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nak wafat. Wa tawdihi dunya, dan Nabi kita akan meninggalkan dunia ini dan umatnya dan segala yang ada di atas dunia, baginda akan berpindah ila rafiqil a'la. Maka nama dia surah At-Tawdi'. Jadi surah ini ada 4 nama. 4 nama. Kemudian kita pergi kepada intisari kandungannya. Intisari kandungan. Mengajar kita supaya apabila kita mendapat apa yang kita usahakan mendapatnya, bila kita dapat apa yang kita nak, tak usah duk fikir besar-besar lah. Apalagi kalau kita dapat nikmat yang besar, kemenangan, janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur dengan mengerjakan amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan apa yang kita hajati itu. Kita ingat hajat. Serta meminta ampun kepada Allah akan salah silap kita dalam usaha yang kita jalankan itu. Mana kalau kita ada silap, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali sikap takabur, sombong, angkuh, besar kepala, tunjuk kuasa. Orang kata tunjuk gedebe, la. Kita tunjuk kita tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan perkataan, dengan perbuatan dan tindak tanduk kita. Jangan kata saya ni tawaduk syukur, tapi tindakan kita jadi sombong, takabur, menghina kawan, membeli orang, atau berdendam kepada orang yang tidak bersama dengan kita. Ini semua tanda-tanda keangkuhan, tanda-tanda kemusnahan kepada pertolongan ataupun kemenangan yang dicapai. Ini Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita para umat sentiasa bersyukur, beristighfar, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maqasidus surah, objektif surah ni apa? Iaitu al-i'lam bi tamamiddin. Al-i'lam bi tamamiddin, suatu peristiharan, pemakluman bahawa agama kita ni sempurna, agama sudah sempurna. Sebab apa? Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat kemenangan. Maka kata orang, bila sudah selesai dia akan pergi. Bila selesai dia akan pergi. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar lain. Orang lain gembira bila dapat kemenangan, orang lain gembira bila Allah Ta'ala sebut al-yauma akmaltu lakum. Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia kata kalau sudah sempurna ajaran yang Nabi kita bawa, bermakna Nabi akan pergi. Itu bijak. Sebab dia farasah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Maudu'atis surah, tajuk-tajuk dalam surah yang kita bincang ini, apa tajuk dia? Ada 3 perkara. Yang pertama, wa'dullahi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bin nasri wal fathi. Allah Ta'ala janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasri, pertolongan, wal fathi, dan pembukaan kota Mekah. 2, al-bisharatu bidukhuli khalaiq kathirah fil Islam. Khabar gembira dengan ramainya manusia akan masuk menganut Islam. Afwaja, berpuak-puak, berduyun-duyun. 3, amrullah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil muwazabati ala tasbih bihamdihi wa istighfarihi. Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertasbih, memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla, dan beristighfar, minta ampun, bimbang, takut-takut ada kelemahan atau kekurangan di dalam dakwah tugas yang dijalankan. Adapun munasabah, tengok munasabah surah ini dengan surah sebelumnya, Suratul Nasri dengan surah apa? Surah Al-Kafirun. Tengok munasabah dia. Lamma akhbara ta'ala fi akhir surah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun, menyatakan bahawa lakum dinukum waliyadin, berbezanya agama Islam dengan agama lain. Tak ada kesatuan dalam bab akidah. La. Agama Islam, Islam. Agama kafir dengan semua kategorinya, semua maknikanya, semua jenisnya, millatun wahidah, satu kumpulan je, kumpulan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini, iza ja'a nasrullahi wal fath, suatu pengisytiharan, iklan bahawa agama kafir selagi akan hilang, lenyap daripada muka bumi Mekah. Sebab ayat ni cerita kepada kita tentang kedudukan Nabi SAW. Kalau nak kata lenyap semua atas dunia ni, tak lenyap lah. Sampai hari ni pun tak habis-habis. Agama kafir banyak. Tapi sayadmahad wa yazul, selagi akan hilang, terhapus, lenyap, habis terus. Sehingga Nabi SAW beritahu bahawa tidak akan berkumpul 2 agama di semenanjung tanah Arab. Maka zaman Sayyidina Umar dihalau semua keluar Yahudi. Kalau ada Nasara dihalau keluar daripada semenanjung tanah Arab, pergi ke Syam. Sebab Nabi mengatakan la yajtami' dinani fi jaziratil Arab, tidak berkumpul 2 agama di semenanjung tanah Arab. Sekarang ini ada pula dah agama-agama lain dibenarkan, bahkan dibuka gereja, buka ketik, buka kuil di sebahagian daripada pemimpin negara Teluk. Kita mengatakan mereka sangat tidak prihatin dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata agama mereka akan hilang, pupus di sini. Wa dinuhu saya'lu, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggi, akan berada di atas ketika datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Ayat ini menyatakan, surah ini menyatakan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla ke atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan dan pembukaan dan tersebarnya Islam, dan manusia akan masuk Islam berduyun-duyun kepada agama Allah sebagai, dan juga surah ini sekaligus menjadi isyarat kepada hampirnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada fadailus surah wa khasaisuha, kelebihan surah dan ciri-ciri keistimewaan surah ini.
Ciri-ciri keistimewaan surah ini, tengok hadis. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya dia, ta'lamu akhir suratin najalat minal Qur'ani najalat jami'an? Ubaidillah, engkau tahu ke tidak apakah surah yang terakhir, bukan ayat terakhir, surah terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran secara keseluruhan, satu surah? Qultu na'am. Ubaidillah kata, ya, saya tahu. Apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Surah ini surah terakhir turun. Akhiru suratin nazalat kamilatan, satu surah turun, walaupun 3 ayat satu surah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sadaqta, benar apa jawapan yang kau beri. Hadis ini rawahu Muslim. Kita kata inilah di antara kelebihan suratul Nasri, di antara surah yang terakhir turun dalam Al-Quranul Karim. Baik, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada tafsirul ayah. Tafsirul ayah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai negeri Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ai idza nasarakallah, apabila Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala a'daika, mengalahkan musuh-musuhmu, wa tahaqqaqa laka fathu Makkah, dan telah terlaksana, tercapai perjuanganmu untuk membuka kota Mekah, buka kota Mekah. Kata ulama tafsir, dia kata an-nasru dengan mana al-i'anatu 'alal adwi. Kalau kata pertolongan, maknanya kita dapat mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Pembukaan, kita dapat menguasai negeri itu. Itu mana buka. Kalau kata buka, mana kita dapat kuasai negeri Mekah itu. Dapat kuasai negeri Mekah. Maka dia kata berbeza dua perkara, pembukaan dengan pertolongan. Buka dengan tolong. Sebab hak buka, hak tolong pertolongan. Maknanya contohnya kalau kita pergi berperang, kita menang, mengalahkan musuh, tapi nak masuk negeri dia tak boleh, maka itu dia kata pertolongan. Adapun ke pembukaan, kita boleh ambil negeri. Itu perbezaan, sedikit perbezaan. Satu, maka maksud an-nasri, pertolongan di sini bagaimana? Kata di Al-Imamul Mawardi, dia kata ada dua tafsiran. Yang pertama, nasrul rasul ala Quraisy. Allah Ta'ala beri pertolongan Rasulullah sallallahu mengatasi puak-puak Quraisy. Allah Ta'ala beri pertolongan mengatasi puak Quraisy. Sebab Nabi kita duduk berlawan dengan Quraisy yang Mekah tu. Yang kedua, maksud al-muradu bin nasri, iaitulah nasruhu ala kulli man qatalahu min a'dai. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi, kepada semua musuh yang menentang Nabi, mereka akan kalah. Itu maksud dia an-nasri. Ada yang melebarkan lagi, dia kata Nabi kita menang ke atas Quraisy, bila ambil Mekah, Nabi kita menang pula ke atas Hawazin, ambil pula Taif, dan banyak lagi lah. Jadi ia lebih kurang ya tafsir ni.
Al-Imam Ibnu Katsir buat kesimpulan. Menarik kesimpulan Ibnu Katsir ni sangat menarik. Dia kata apa? Al-muradu bil fathi ha huna fathu Makkah qaulan wahidan. Maksud pembukaan di sini pembukaan kota Mekah. Satu pendapat je. And sebab ni kabilah-kabilah Arab, puak-puak Arab ni, badui-badui yang duduk sekitar Mekah ni sedang menanti melihat apakah perjuangan Nabi ni mendapat sambutan daripada anak-anak dia di Mekah. Dia kata in zahara ala qaumihi fahuwa nabi. Kalau dia boleh menguasai kaum dia, itu tanda dia nabi. Kalau tak boleh kuasai, mana dia raja. Raja seperti raja-raja lain tidak hebat. Ini dia panggil miqyas, parameter puak-puak badui sekitar Mekah ni. Dia tengok kalau Nabi boleh menguasai Mekah, bermakna Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam nabi. Falamma fatahallahu alaihi Makkah, bila Allah Taala buka negeri Mekah untuk Nabi, dakhalu fi dinillahi afwaja, berpuak-puak berduyun-duyun orang-orang Arab masuk Islam. Falam tamdi sanatan, tak sampai 2 tahun, ialah pembukaan Mekah tahun 8 Ramadan. Nabi kita pergi haji tahun yang ke-10, mana 2 tahun. Hatta istausakat jaziratul Arab imanan, orang-orang di semenanjung tanah Arab semuanya beriman. Walam yabqa fi sa'iri qabailil arabi illa muzhirul Islam. Orang-orang kabilah-kabilah semuanya berani menyatakan keislaman mereka. Walillahil hamdu wal minnah. Itulah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila Nabi kita ambil Mekah, tengok ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah Ta'ala afwaja, beramai-ramai, berduyun-duyun, berpuak-puak, jujuk mari. Ai waraital araba. Jadi annas di sini, manusia di sini, maksudnya kabilah Arab yang sekitar Mekah. Bukan kata mari semua seluruh pelosok dunia, tak lagi masuk di sekitar Arab. Yadkhuluna fil Islam, mereka masuk Islam, masuk agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jamaat, berpuak-puak, berduyun-duyun mari, faujan ba'da faujin, satu kumpulan. Allahu akbar. Jadi kata di ulama tafsir, mana berpuak orang mari sehingga Nabi kita wafat. Mari kabilah-kabilah tu mari, orang ni mari, semuanya datang. Lebih-lebih lagi setelah pembukaan kota Mekah, mana tahu yang ke-9 tu berduyun orang masuk Mekah, masuk Islam, kerana Nabi kita sudah dapat kemenangan. Ada satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat, bila turun ayat ni, surah ni, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan kota Mekah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita tengok orang Arab ni mari-mari, Nabi kata atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kita ni orang Yaman. Hum araqu quluban, orang yang datang ni lembut hati dia. Al imanu Yaman, iman tu mari di sebelah Yaman. Wal fiqhu Yamanin, fiqh Yaman. Al hikmatu Yamaniyah, hikmah Yamaniyah. Jadi ulama hadis kata ada keseluruhan Yaman sampai lo ni, dia kata Yaman masa tu hok mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jumpa orang Yaman, kita baca hadis ni sukalah dia. Suka-suka apa, makan nasi kedai Yaman kena bayar juga, tapi makna sekurang-kurangnya boleh buat cakap. Jadi ulama hadis kata Nabi puji ni hok datang tu, bukan kata semua Yaman sampai bila-bila, tak. Atakum maknanya datang kepada kamu orang daripada Yaman, ini sifat dia. Itu kelebihan orang yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Ahmad
wa Abdul Razak fi tafsir wa sahaha isnadahu Ahmad Syakir wa ghairuh. Baik, mu tengok manusia masuk agama Allah berduyun-duyun, berjujuk-jujuk. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Ai fanazzih ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersihkan, sucikan Tuhanmu daripada sebarang kekurangan, sebarang cacat celah yang dituduh oleh puak kafir. Tak ada. Allah Ta'ala sempurna, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha gagah perkasa, maha pemurah. Kita kena puji Allah dan kita sucikan Allah dan kita memuji Allah Azza wa Jalla di atas kedudukannya, di atas limpah kurnia yang dianugerahkan kepada kita. Wahwa wasfu bisifatil kamal. Kita sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan sebagai mahabbatan lahu wa ta'ziman, sebagai cinta kita kepada Allah dan agung kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir, dan minta ampun supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang kita tersalah sana sini, kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila turun ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertasbih, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata semua, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah Ta'ala dan dialah yang terpuji. Aku minta ampun dengan Allah dan aku bertobat padanya. Bila Nabi banyak kata ni, istighfar Nabi ni, tuan-tuan dan puan, ambillah istighfar Nabi ni, sentiasa kita ulang-ulang. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, araka tukthir, saya tengok baginda Nabi SAW banyak diulang kalimah subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Faqala khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan bin ummati. Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada aku akan tengok tanda-tanda, salah satu daripada tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda benarnya dakwah aku ini, aku akan tengok pada umat aku. Bila aku tengok umat aku ni begini ramai masuk Islam, aksartu min qawli subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi aku banyak, bila aku tengok, mana aku tengok, faqad ra'aituha, aku tengok iza jaa nasrullahi wal fath, bila berlakunya pembukaan pembukaan kota Mekah, manusia masuk Islam berduyun-duyun, maka aku bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat limpah kurnia yang diberikan. Habis anak-anak dia Mekah masuk Islam belaka, hak kafir-kafir sudah mati semuanya. Tak ada lagi, tak tinggal rumah di Mekah kecuali Islam. Allahu Akbar. Hadut lawan Nabi pun tak ada lawan dah. Abu Sufyan berlawan 20 tahun masuk Islam. Nak kata apa? Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi kita banyak baca dalam rukuk dengan sujud. Dengar ni. Para pelajar semua kena baca. Dalam kitab Perisai Muslim kita ada. Dalam rukuk dengan sujud ada dalam ni. Kita baca, Nabi baca apa? Kata, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghafirli. Ini kita baca bila ni? Lepas kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali,
Sambung ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la 3 kali, sambung ni pula. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Quran, artinya ya ta'awwalu, Nabi kita lakukan apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran. Fasabbih bi rabbi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tengok Nabi kita capu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Lengkap arahan dalam ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud dia, dalam rukuk dia, dan juga di luar salat, sebagaimana Nabi kita baca tadi, apa dia, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Kita ni lagu mana kita ni? Baca ke tak baca? Dia kata baru nak baca. Alhamdulillah kalau baru nak baca. Takut kita tua ke diri tak baca lagi, kan? Tua ke diri. Ni ada orang tanya pula ni. Dia kata apa buku ni dengan buku ni apa beza? Serupa ya, adik-adik kembar sial. Camuk lain pencetak. Hak ni pencetak lain, ni pencetak lain. Dua-dua ni sama dah. Jangan duk keliru. Tidak ada sebarang kekeliruan. Ada lagi. Hak besar lagi ada. Jadi kita kata pencetak ni dia tengok orang tua tak apa, dia besar sikit. Hadis yang kedua tadi, hadis Aisyah, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Allahu akbar. Sedap cerita ni, takut panjang. Koyaklah juga ni. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas kata, kana Umaru yudkhiluni ma'a asyakh Badrin. Sayyidina Umar ni dia suka buat masuk Ibnu Abbas dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar sahabat. Ahli Badar ni maknanya, ahli Badar ni orang-orang pergi Badar, maknanya besar kedudukan dia tu. Jadi ada di kalangan pakcik sahabat ni tengok, dia kata, kenapa masuk budak ni? Ibnu Abbas ni budak lagi, remaja. Kita pada anak, kalau boleh masuk kita nak mari juga. Umar kata, aku bawa dia ni sebab mu kenal ke Ibnu Abbas tu siapa? Anak yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada perempuan lain pula, Umar kata, Ibnu Abbas, ta'al, mari masuk. Dia pun tanya soalan. Para sahabat semua, ma taqulun, apa yang kamu faham tentang surah ni? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang kamu faham? Sampai akhir surah. Ada kata umirna, kita diperintahkan oleh Allah supaya banyak puji Allah, banyak istighfar bila kita menang. Hak lain pula, la nadri, tak tahu. Ya lagi, senyap, tak jawab. Umar kata, Ibnu Abbas, akadzalika taqul? Mu faham macam tu kah? Macam pakcik-pakcik ni? Qultu la. Ibnu Abbas kata, tak, saya faham lain. Mu faham apa? Huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun surah ini seolah-olah Allah Taala istihar wafat Nabi sudah dekat. Nabi kita sudah menghampiri kewafatannya. Bila iza ja'a nasrullah fat, itu tanda buka Mekah, fazaka alamatu ajalika, itu tanda mu nak mati. Qala Umar pun respon, ma'alamu minha illa ma ta'alam. Ibnu Abbas, apa yang aku faham sama dengan kamu faham. Jadi sahabat-sahabat yang tua-tua, yang senior ni pun tahulah bahawa Umar buat masuk Ibnu Abbas ni nak memperkenalkan orang muda berilmu. Orang muda berilmu. Hadal hadis rawahul Bukhari. Sekarang ni pun kita ramai juga ni pendakwah muda-muda ni kan. Bila lagi ngajak, orang pakat jeli tengok, alah budak lagi kuliah tu. Kita orang tua ni tak kuliah. Jangan sombong tok ayah. Kalau kita tak ada ilmu, belajar. Dia orang muda pun dah dia belajar banyak, cepat laju boleh. Cuma orang-orang muda ni dia perlu pada pembimbing. Ustaz-ustaz kalau tengok anak-anak muda kita duduk ceramah, kita perhati tengok, pantau.
Darah muda ni lain sikit. Darah muda lain. Jadi kita kena perhati tengok, kadang-kadang lajak, kadang-kadang keras, kadang-kadang. Jadi kita boleh bimbing. InsyaAllah. Kalau kita tak beri peluang pada orang muda, bila dia nak jadi? Nak tunggu tua esok, lambat lagi. Ini peluang dakwah ni, begitulah keadaan. Hadis ini rawahul Bukhari. Waktu ana belasan tahun lah, balik dah. Allah irham ayah kita ni rahimahullah. Dia paksa. Bila kita pergi ikut dia ceramah, dia panggil rakyat pengurusi, panggil budak ni dulu ceramah, boleh 5 minit. Oh, bukan jalur untuk kita. Tapi berani sebab ayah ada belakang. Nah, kalau salah kita salah kakak, dia akan tegur. Kita lupa maklumat, dia akan tegur ayah. Macam-macam kita. Paksa naik mimbar. Muktebah minggu ni. Kata, tebah apa ni? Ketalu tu. Tak apalah. Aku ada kat tepi mimbar ni. Takut apa? Kita takut ni kalau tak ada pemimpin. Mana kalau salah ditegur, kalau tak betul diperbetulkan. Rahimakallah ya walidi. Allah Ta'ala bagi rahmat yang luas kepada dia. Itu dia panggil Sayyidina Umar bagi peluang pada Ibnu Abbas bercakap depan kibar as-sahabah supaya nak nyatakan kelebihan dia. Kita pun nak latih anak-anak kita, bukan nak nyoho. Bukan kita suruh anak kita kuliah ke, suruh murid kita muda-muda kuliah sebab nak cari glamour, jangan. Tapi latihan tu perlu. Kalau tak berlatih tak ada. Alhamdulillah di pondok kita ni malam apa hari Senin, malam Selasa latihan syarahan. Mari dengar. Oh, dia dengar sedap. Kita pun dengar. Ni sebab tu kita suruh buka speaker ni. Dalam pondok nak dengar dia kata apa. Kalau salah esok kita tegur. Kalau betul kita kredit. Berlatih. Latihan. Kena ada. Ini gaya gaya siapa? Gaya Sayyidina Umar didik orang-orang muda, bagi peluang. Baik, kita tamatkan ayat kita ni. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah sangat-sangat menerima taubat. Innallaha muttasifun azalan wa abadan. Allah Ta'ala bersifat secara azali lagi. Sifat dia yang sempurna, iaitulah menerima taubat daripada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita supaya bertaubat, dan Allah Ta'ala terima taubat mana-mana orang yang bertaubat. Allah Ta'ala kata innahu kana tawwaba. Dalam surah An-Nisa ayat 16, innallaha kana tawwabar rahima. Penerima taubat dan sangat kesian belah pada hamba dia. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Ayat ini dan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya mengajar kita supaya apabila kita mendapat apa yang kita usahakan, kemenangan, kejayaan, apa saja, janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur dengan mengerjakan amal-amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan apa yang kita hajati itu. Syukur. Serta meminta ampun kepadanya akan salah silap kita dalam usaha yang kita jalankan itu, insya-Allah. Baik para pelajar semua, kita tak boleh berlama-lama di satu tempat. Alhamdulillah buku yang saya usahakan ini, Makkah Al-Mukarramah ni, jangan lupa ambil, baca. Cerita tentang Mekah ni tak boleh nak berhenti sini saja. Banyak lagi maklumat-maklumat dalam sejarah Mekah yang sangat menarik untuk kita baca. Dan juga kembar dia, nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah, comel, banyak maklumat, insya-Allah. Jadi kita ada 2 buku ni, kalau nak pergi Mekah kena ada. Orang panggil bekalan ilmu, bekalan maklumat. Bekalan duit tak apa banyak dah. Bekalan makanan pihak travel sedia dah. Bekalan ilmu pula kita kena ada. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Tengok baris dia. Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Kata ulama bahasa utifal fathu ala nasri, diatafkan. Maknanya al-fathu disambungkan, dia letakkan dengan an-nasru. Li'annahuma mutaghayyiran. Dikata dua ni
yang mutaghayyiran, nampak dia yang berbeza. Sebab pertolongan itu maknanya bila kita dapat mengalahkan musuh, itu nama dia an-nasru, pertolongan. Nasarallahu al-arda ay ghasaha. Allah Taala beri pertolongan kepada kita, mana kita dapat kemenangan kalau musuh. Wal fathu, iaitulah pembukaan kota Mekah, maknanya kita dapat menguasai. Benar satu, tak seperti kita kuasa. Macam kita perang ramai mati tentera dia, tapi kita tak boleh ambil negeri dia. Itu makna kemenangan, bukan pembukaan. Ada kalanya kita pergi buka negeri, penduduk dia tak lawan apa, lari. Itu dipanggil fathu. Maka maksud dengan fathu di sini iaitulah fathu Makkah, kama yushiru bir ta'rif, makanya sebagaimana dalam ayat wal fath, ta'rif alif lam itu maksudnya al-ma'hud, yang dikenali dalam ayat suratul Fatih ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina, kami akan beri kepada kamu pembukaan yang jelas. Ayat ini turun lepas Hudaibiyah, sebab Nabi tak boleh masuk Mekah, tersekat di Hudaibiyah, tu ayat Quran. Belum lagi ambil, belum lagi buka. Bila mari Nabi kita menguasai Mekah, barulah iza ja'a nasrullahi wal fath, mendapat pembukaan, maka pembukaan itu iaitulah pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Jadi nasrullah, pertolongan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya, tushiru bi ta'zimi hadzal nasri, menunjukkan bahawa kemenangan ini besar, pertolongan Allah ini besar, bantuan Allah Ta'ala beri di luar biasa, kata luar biasa. Maka Nabi kita masuk, orang Mekah tunduk, tidak berlaku peperangan, tidak berlaku perlawanan, kata orang masuk dengan aman. Ada sikit-sikit nak berlawan, tak jadi, tak boleh nak lawan. Sebab nak lawan guana bagai tak urut. Jadi tidak ada perlawanan di situ, kita kata alhamdulillah. Yang kedua, dalam ayat inilah, ayat iza ja'a nasrullahil fath ini, al-ikhbaru bidzalika kullihi, Allah Ta'ala cerita sebelum berlaku. Apa dia? Nabi sallallahu akan buka kota Mekah dan Nabi kita nak wafat. Maka ayat ini i'lamun nubuwah, menjadi salah satu daripada tanda-tanda benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Ta'ala beri maklum dia akan ambil kota Mekah. Orang Islam, orang Mekah, Arab akan masuk Islam berduyun-duyun. Jadi tanda kemenangan. Bila masuk sungguh, betul lah tu. Orang bohong yang tak betul ni, orang bohong yang tidak betul. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, para sahabat yang cerdik seperti Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia nampak bahawa sudah sampai hampir kepada ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang tahu, bukan semua orang faham. Kebanyakan sahabat bergembira dengan kemenangan, tapi sahabat yang di sebalik tabir, di sebalik orang panggil yang tersirat, Abu Bakar nampak, Umar nampak, Ibnu Abbas nampak bahawa ayat ini nak menyatakan wafatnya Nabi sudah hampir. Maka Allah Ta'ala beri pada Nabi supaya banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak bertaubat, walaupun dia tidak berdosa, bertaubat les. Sebab Nabi SAW akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita pun para jemaah sekalian, sekarang sudah ada tanda-tanda kematian kita. Ada ke tak ada? Tak ada apa kak, gigi cabu gonjang habis dah. Balik-balik tengok cermin kak sentiasa. Ni tengok cermin nak suruh nampak muda. Orang tua tengok cermin cari tanda kematian. Banyaknya ubah aku. Dekat dah tu nak mati. Bila dekat nak mati, banyaklah istighfar, banyaklah bertaubat. Sibukkan diri kita dengan apa? Dengan minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Sebab semua perkara dia kata, bila selesai kita buat kerja, Allah suruh kita istighfar. Suruh istighfar banyak. Kita contohnya lepas kita semaya, kita istighfar. Lepas haji, banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Semua benda.
Nabi kita lepas maya dia mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mula. Kita dah syarah dalam kitab perisai pun ada, dalam kitab zikir lepas solat ni pun ada. Royak belaka dah kaum masyarakat. Tapi tak dengar kata tak dengar. Dia duk main baca hak dia juga. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Mana ada riwayat yang sahih baca lagu tu. Imam-imam kita ni, kita waktu kita ajar dia ikut sekali, lepas tu tak ikut. Payahnya nak kembalikan kepada amalan sunnah Nabi SAW ni sukar. Dia kata hak ni kita biasa lama dah. Baiklah. Kita berpindah kepada yang ketiga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok orang masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun, berpuak-puak. Allahu Akbar. Allah kata dinillah, agama Allah. Dia tak kata agama Rabb, agama Tuhan. Tak. Allah sebut khusus agama Allah. Jadi kalau kata Tuhan boleh jadi musalah faham. Semua orang yang sembah berhala pekong tu dia kata Tuhan dia. Tak. Allah kata agama Allah. Bila agama Allah, tak ada Allah kecuali yang esa, yang tunggal, yang maha berkuasa, dia saja ada. Ini dia panggil li'anna hadzal ism a'zamul asma'. Kerana nama Allah Taala ni nama yang paling agung, kerana dia menunjukkan kepada khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang lain boleh nama Allah. Sebab itulah kalau kita nak bubuh nama, kena bubuh Abdullah. Abdullah. Tak boleh Allah saja tak boleh. Kena ada Abdullah, kena ada abdu depan, hamba Allah. Ini banyak juga kita ni salah ni. Jadi itu dia panggil khusus. Kalau kata agama Tuhan, orang lain cari Tuhan lain. Agama Allah tak boleh cari. Ini di antara lataif al-lughawiyah. Betapa dalamnya maksud ayat. Yang keempat, tulis apa yang keempat ni? Fasabbih bihamdi rabbika, pujilah, sucilah, bertasbihlah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan kelebihan tasbih dan tahmid. Kita kena kembar. Subhanallah, kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tengok. Kita ada satu risalah, tajuk dia kelebihan 4 kalimah. 4 kalimah ni kita duk kempen ni siang malam. Kita ni cara tak ada kerja lain, duk kempen jual kopi tak jual dah. Kita duk ngempen suruh orang ibadat, zikir mengikut Nabi ajar, itu ya kerja kita. Dia panggil semua. Tasbih. Maknanya kita nak nyatakan syukur kita kepada Allah Taala dengan lidah kita, banyak bertasbih, banyak bermuji Allah Taala dan beristighfar. Jadi bila turun ayat Quran ini, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, bila turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertasbih dalam rukuknya, dalam sujud dia. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baca, jangan tak baca. Ini kita duk main baca kursi jangan. Baiklah, panjang lagi ni. Kita tutup dengan yang kelima. Allahu akbar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata di para ulama, al-umurul fadilah. Tulis, al-umurul fadilah. Semua amalan yang besar, kerja-kerja besar, tukhtamu bil istighfar, diakhiri dengan istighfar. Diakhiri dengan istighfar, kas-salati wal haji. Salat, bila Nabi kita sudah semaya, assalamualaikum, assalamualaikum, terus dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tak usah duk tukarlah format Nabi kita ajar ni. Payuh sungguh. Pelajar-pelajar kita, alhamdulillah kita dah didik molek. Tak tahulah, takut dia balik kapunya pergi ke hak kapu juga. Payuh. Tutup email ni kita suruh baca, tak baca. Dia baca hak dia tu. Nak kata apa?
Ini dia apa ini tanya. Istighfar. Wal haji, lepas pada haji juga Nabi kita suruh istighfar. Dalam ayat ini menandakan kepada hampirnya ajal Nabi SAW, maka Allah Ta'ala suruh Nabi kita buat persiapan. Kita ni jauh ke dekat ajal? Dekat dah. Kenapa tak ada persiapan lagi? Kenapa tidak ada persiapan? Allahu Akbar. Innahu kana tawwaba, mu jangan bimbang, Tuhan kamu ini bersifat dengan pemaaf, penerima taubat, maka bertaubatlah segala dosa kita, yang kecilnya, yang besarnya, yang zahirnya, yang batinnya, semua kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan tak taubat. Jadi alhamdulillah tamatlah 5 faedah dan juga tafsir surah Nasr yang begitu ringkas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah beri kemenangan dan pertolongan, pembukaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda telah beristighfar, bertasbih, bertahmid banyak. Kami umatnya yang banyak dosa, yang banyak lara, yang banyak kelalaian ini, beri hidayah kepada kami, sentiasa beristighfar, sentiasa bertasbih, sentiasa bertaubat. Basahkanlah lidah kami dengan menyebut perkara-perkara yang dianjurkan ini, dan matikan kami dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup kami dengan bertasbih, beristighfar, bertaubat, dan kalimah yang terakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.